Okay, dia dah rekod dah. Okay. Nampak skrin cikgu? Nampak tak skrin cikgu? Dah lagi cikgu. Sekejap lagi, on the way. Lagi. Tak nampak lagi. Kalau nampak respon Nampak cikgu. Apa ni cikgu? Okay. Okay, so kita masuk bab 3 malam ni, bab 18 iaitu nutrisi dalam tumbuhan deh. Kalau awak tengok dalam bab ini, kita akan belajar sikit je. Okay, dia ada 3 subtopik 18.1 malam ni kita akan tengok nutrien tak organik utama. 18.2 malam esok insya-Allah organ pengambilan air dan garam mineral, dan malam Khamis 18.3 kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Sorry, malam ni Isnin ni Okay, so Isnin 18.1, Selasa 18.2 dan Rabu 18.3. Okay. Okay, kita pergi malam ni nutrien tak organik utama. Okay, kita baca sikit lah. Okay, sebelum kita nak pergi lebih lanjut. Sebenarnya apa-apa yang ada di dalam buku ni kadang-kadang kita kena baca sebab dia boleh jadikan sebagai stimulus soalan. Nanti awak kata tak pernah tahu pula. Okay, jadi dia boleh jadikan sebagai stimulus soalan. Okay, kita nak tengok, kita nak kenali apakah baja kompos organik. Okay, apakah baja kompos organik? Okay, tahukah anda sisa makanan yang berlebihan? Okay, dia kata sisa makanan berlebihan boleh dikitar semula untuk menghasilkan baja organik. Okay, 2 tahun lepas cikgu pernah buat STEM. Kalau awak ingatlah program STEM yang ada pameran tu. Jadi untuk bio, kalau awak ingatlah masa tu ada pelajar yang menghasilkan, ada 2 kumpulan. Satu daripada kumpulan bio, satu lagi daripada kumpulan yang cikgu Mokhtar tu, ESK ke apa. Dia buat baja kompos. Cuma beza dia, yang kumpulan cikgu Mokhtar tu dia buat baja kompos organik, kumpulan cikgu buat baja folia. So dua-dua ni adalah baja yang terhasil daripada sisa makanan yang berlebihan. Maknanya apa-apa barang dapur, bahan-bahan dapur, awak masak-masak sisa sayur, sisa buah, kita boleh kitar semula untuk menghasilkan baja organik. Okay, kompos ialah sejenis baja yang terhasil daripada proses pereputan sisa bahan seperti sisa tanaman, sisa dapur, sisa bahan buangan tumbuhan dan najis haiwan. So bila cikgu sebut kompos, awak pun tahulah, oh kompos ni ialah baja. Baja tu dia terhasil daripada pereputan. Pereputan apa? Ikutlah sisa dapur, boleh sisa tanaman. Apa contoh sisa tanaman? Batang, dahan kering, daun kering tu sisa tanaman lah. Kalau sisa dapur ni macam ni. Awak kupas bawang, sayur-sayur yang tak habis. Okey. Sisa bahan buangan tumbuhan. Contoh macam buah-buah yang jatuh gugur. Okey. Apa lagi? Daun-daun yang awak cabuk tu, okey, dan najis haiwan yang telah direputkan oleh mikroorganisma. So apa-apa sahaja sisa yang awak hasilkan daripada proses pereputan itu kita kata kompos. Kompos ni ialah baja. Okey, bagaimanakah cara untuk membuat baja kompos organik? Sisa bahan bersama dengan bakteria diletakkan dalam bekas yang mempunyai pengudaraan yang baik untuk mempercepatkan penguraian. Biasanya baja kompos organik ni terkenal di negara barat. Negara barat memang dia akan buat satu tong, dia akan buat satu tempat, satu tangki, satu tong untuk simpan sisa bahan ni.
Okey, dan bekas tu ada pengudaraan yang baik sebab untuk mempercepatkan lagi proses penguraian oleh bakteria. Sisa bahan kering dilapiskan dengan sisa bahan basah secara berselang-seli. Maknanya bahan yang basah diletak bahan kering, bahan basah, bahan kering berselang-seli. Air disiram pada setiap lapisan. Sisa bahan digaul setiap 2 hari sehingga menjadi kompos. Memang bau dia tak payah cakap lah, memang busuk lah bau dia sebab ada tindakan bakteria. Kompos biasanya akan siap selepas disimpan sehingga beberapa bulan. Maknanya dia boleh ambil masa berminggu-minggu, boleh ambil masa berbulan-bulan. Aktiviti penghasilan baja kompos sendiri di rumah dapat menjimatkan banyak kawasan tapak pelupusan sampah. Selain itu, kos untuk membeli baja kimia juga dapat dikurangkan. Ya. Yes, ada nak tanya apa? Tolong mute deh. Nanti dia jadi gema dengan suara cikgu. Tolong mute eh. Sorry. Okay. Cikgu, Jadi, ya. Okay. Nak oyak Afrinado. Yang minta Afrinado, tolong. okay. Tolong buka mic. Ya. Okay. Cikgu Okay, tanda. Okay, jadi baja kompos ni dia boleh dihasilkan sendirilah eh. Okay. So now kita nak tengok apa kepentingan. Nanti dalam tajuk ni kita akan belajar lah cara nak buat baja kompos. Nanti dalam rasa cikgu belakang-belakang tu. Okay. Allah, tak tahu pula. Sekejap eh. Okay. Okay, sekarang kita nak mengenali apakah nutrien tak organik utama yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, seperti tumbuhan lain, seperti hidupan lain, tumbuhan memerlukan nutrien untuk tumbuh dengan subur serta mengeluarkan hasil yang baik dan berkualiti. Maksudnya bila awak tanam pokok, awak tak boleh nak siram je. Bukan kata hari-hari awak siram tapi awak lupa nak bagi baja. Jadi tumbuhan ni dia perlukan baja sebab bila baja barulah dia boleh berbunga, barulah dia boleh mengeluarkan hasil yang banyak dan berkualiti. Tumbuhan memerlukan nutrien tak organik untuk menghasilkan sebatian organik. Faham ke ayat tu? Tumbuhan memerlukan nutrien tak organik. Lepas ni kita akan tengok apakah contoh-contoh nutrien tak organik supaya membolehkan tumbuhan tu menghasilkan bahan organik. Dia ambil nutrien tak organik. Dia akan proses menghasilkan sebatian organik seperti karbohidrat dan protein. Bila masa dia menghasilkan protein dan karbohidrat, dalam buah, awak rasa manis buah tu, itu ialah sukrosa. Okay, sukrosa tu adalah karbohidrat. Dan protein tu pula membina pokok tu. Jadi nampak tak pokok menggunakan nutrien tak organik yang ada di sekitar dia tu untuk menghasilkan sebatian organik, karbohidrat dan protein yang akan membina pertumbuhan pokok yang digunakan untuk menghasilkan buah, yang digunakan untuk menghasilkan daun. Okey, cuba kita tengok kartun ni. Dia kata kenapa daun-daun pada pokok ni menjadi kuning. Nampak? Okey, daun-daun pokok ni menjadi kuning. So, ayah dia kata mesti ada kekurangan nutrien. Pokok ini memerlukan baja. Sebenarnya dalam tajuk ni, awak akan tengok macam-macam tanda kekurangan nutrien pada pokok. Macam contoh sebelah ni, awak nampak tak? Dia jadi berbintik-bintik merah. Kalau pokok yang dalam gambar ni, dia kata daun pokok jadi kuning. Tu tanda dia kurang baja. Baja jenis apa? Lepas ni kita tengok. Okey. Okay, now kita pergi kepada makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, nutrien dapat dibahagikan mengikut kuantiti yang diperlukan oleh tumbuhan. So dalam tajuk ni awak akan mengenali apakah makronutrien dan mikronutrien. So makronutrien ni, makro ni ialah unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Maknanya pokok dia perlu ambil banyak makronutrien.
Kalau awak bagi sedikit, maka dia mulalah tunjuk warna daun jadi kuning, jadi berbintik-bintik merah, jadi tumbuh bintik-bintik putih. Maknanya dia tak cukup makronutrien. Okey, itu makronutrien. Kalau mikronutrien, unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti sedikit. So boleh beza dah. Makro banyak, mikro sedikit. Dia tak boleh tukar lah. Makro kena bagi banyak dekat pokok. Mikro kena bagi sedikit. Okay, so makro tu ialah contoh dia karbon, kalsium, hidrogen, magnesium, oksigen, fosforus, nitrogen, sulfur, kalium. So, cikgu nak bagi tip sikit. Banyak sangat nak kena ingat tu. Biasanya, kita hafal yang ni. N, P, K. Sebab kalau awak perasan, cikgu tak tahulah kalau you perasan ke tak. Kalau awak pergi kedai baja ataupun awak tengok baja yang ada dekat rumah-rumah orang macam yang mengusahakan padi, di baja dia tu, dekat baja dia tu dia tulis baja NPK. Dulu-dulu cikgu ingatkan benda ni jenama dia. Rupa-rupanya baja NPK. Apa dia NPK? Nitrogen, okay? P, phosphorus, K, kalium. Rupa-rupanya dalam baja ni ada nitrogen, phosphorus, kalium. Cubalah kalau awak tengok awak jalan rumah-rumah orang yang kerja di petani, cuba tengok di baja dia tu memang dia tulis baja NPK, especially yang usahakan padi. NPK. Maknanya NPK ni ialah baja jenis makronutrien yang diperlukan oleh pokok dengan banyak. Okey? Manakala mikronutrien ni ialah klorin, zinc, ferrum, cuprum, mangan, nikel, boron, molybdenum. Okey, yang ni yang diperlukan dalam kuantiti sedikit. Okey, sekarang kita tengok apakah makronutrien dan kepentingan dia. Okey, 3 makronutrien utama iaitu karbon, hidrogen, oksigen. Cikgu suka guna CHO. Okey, 3 makronutrien utama iaitu CHO, karbon, hidrogen, oksigen dapat diperoleh dengan mudah kerana ia terdapat di udara, kerana ia terdapat di dalam air dan kerana ia terdapat di dalam tanah. So, nutrien-nutrien ini membentuk sebahagian besar jisim kering kebanyakan tumbuhan. Sebab dia memang ada di udara, dalam tanah, dalam air. Jadi karbon, hidrogen, oksigen ni paling banyak diambil oleh pokok. Paling banyak diambil oleh pokok dan dia ni membentuk sebahagian besar jisim pokok tu. Maknanya kalau kita timbang tak, sebahagian besar berat pokok tu adalah kerana dia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Awak ingat CHO. Okey. Oleh itu, kekurangan nutrien ini jarang-jarang dialami oleh tumbuhan. Maknanya kebanyakan pokok memang dia akan dapat CHO. Memang akan dapat CHO sebab memang ada banyak di udara, ada di air, ada di tanah ada. Jadi pokok ni jarang mengalami kekurangan CHO. Sebaliknya, nutrien selebihnya diambil dalam bentuk garam mineral yang larut di dalam tanah melalui pembajaan. Dan awak kena ingat, nutrien yang diambil dalam bentuk garam mineral ni diangkut secara pengangkutan aktif. Tulis selalu situ. Kalau air, osmosis. Kalau garam mineral, nutrien yang diambil dalam garam mineral tu dia ambil dalam bentuk, diangkut oleh pengangkutan aktif. So tadi cikgu kata NPK kan. Jadi NPK ni kena ambil dalam pembajaan lah. Sebab apa? Sebab NPK dia tak ada dalam air, dia tak ada dalam udara, dia tak ada dalam tanah. Jelas ke? CHO, jangan risau sebab memang ada di udara, air dan tanah. So pokok boleh ambil bila-bila. Okey, tapi macam contoh lain NPK kena ambil melalui pembajaan. Kalau tak cukup nanti dia akan tunjuk melalui simptom-simptom kekurangan dia. Okey, kepentingan makronutrien dalam tumbuhan. Cikgu buat apa kena ambil ni kat kita kena bagi baja ke pokok. Okey, setiap makronutrien. Setiap makronutrien. Yang tadilah
karbon, kalsium, hidrogen, magnesium, oksigen, fosforus, nitrogen, sulfur, kalium mempunyai fungsi tersendiri bagi memastikan tumbuhan melengkapkan kitar hidupnya dan mencapai pertumbuhan serta perkembangan yang optimum. Kesimpulan dia macam ni lah. Pokok ni kenapa dia nak kena ambil makronutrien? Sebab untuk pertumbuhan dia lah. Untuk perkembangan optimum dia lah. Macam kita, kenapa kita kena makan lipid? Kenapa kita kena makan protein? Kenapa kita makan karbohidrat? Sama macam pokok. Pokok kenapa dia kena ambil makronutrien? Sebab untuk pertumbuhan dia, untuk perkembangan dia yang sehat. Okey. Ketiadaan satu atau lebih makronutrien menyebabkan kesan yang tidak baik kepada kesihatan dan pertumbuhan pokok. So, ini contoh-contoh kesan tak cukup makronutrien. Yang ni cikgu rasa awak nanti ada tugasan awak kena buat esok Okey, awak boleh tengok di sekeliling rumah awak akan ada pokok jadi bintik-bintik, pokok hujung dia jadi warna merah, pokok hujung dia jadi kuning macam terbakar. Semua ni menunjukkan simptom kekurangan makronutrien. Okey, contoh kita tengok satu-satulah. Okey, kalau cikgu jadi awak, cikgu hafal yang ni. Lepas tu cikgu hafal N, P, K. Okey, yang lain tu cikgu baca juga tapi biasanya cikgu hafal yang tu je lah. Okey, so kita tengok satu-satu Ini ialah CHO. Ingat tadi cikgu kata CHO ni jangan risau sebab memang ada dalam air, dalam udara, dalam tanah. Okey, so kita baca dulu apakah fungsi dia. Merupakan komponen penting dalam kitar karbon dan kitar oksigen. Yalah, CHO kan dia ada dalam kitar karbon, oksigen dia memang ada dalam kitar oksigen. Merupakan komponen dalam semua sebatian organik tumbuhan dan komponen penting dalam sintesis gula. So dia ada dalam sebatian organik tumbuhan dan dia sangat penting untuk menghasilkan gula-gula rasa manis pada buah tu. Okey, kalau kesan kekurangan dia, proses fotosintesis tidak berlaku. Okey, kekurangan pembebasan gas oksigen oleh tumbuhan dan sebab tak ada oksigen maka kuranglah pembebasan gas oksigen. Lepas tu pertumbuhan terbantut sehingga boleh menyebabkan kematian kerana ketiadaan glukosa. Apa cikgu ketiadaan glukosa? Tadi cikgu kata CHO ni penting untuk sintesis gula. Gula itulah glukosa yang memberi rasa manis, yang untuk menghasilkan kanji apa semua tu. Jadi kalau tak ada, pertumbuhan pokok terbantut sebab tak ada glukosa. Okey, jelas Okey, jadi kalau awak tengok pokok-pokok yang terbantut, awak tanam 2, 3, 4 bulan tu pun tak besar-besar tu, kemungkinan kekurangan CHO. Okey, nitrogen. Nitrogen memberi warna hijau. Baca molek. Memberi warna hijau kepada tumbuhan. Kenapa? Sebab ia memperbanyakkan pembentukan klorofil. Jadi kalau awak tengok daun awak tu hijau, terang, maknanya cukup nitrogen. Sebab nitrogen membentuk lebih banyak klorofil, so lagi banyak klorofil, lagi warna hijau daun tu. Komponen utama protein, asid nukleik dan enzim-enzim dalam fotosintesis dan respirasi. So nitrogen ni adalah komponen yang membina protein, yang membina asid nukleik, yang membina enzim-enzim yang terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. So apa jadi kalau hijau tak ada? Apa jadi kalau hijau tak ada? Maka daun mengalami klorosis. Awak ingat Clorox? Boleh ingat Clorox? Clorox, okey? Kalau baju terkena klorok, habis luntur warna. So macam tadilah awak ingat daun nitrogen tadi untuk warna hijau daun. Jadi kalau dia kurang nitrogen, daun jadi putih, jadi kuning. Apa? Daun kena klorosis. Ingat macam tu. Klorosis. Nanti awak kata daun terkena klorok pula. Daun mengalami klorosis. Klorosis tu maknanya hijau tu sudah luntur, dia jadi kuning-kuning-kuning. So, nanti awak tengok kalau daun-daun jadi kuning tu, mesti nitrogen kurang. Okey, daun sebelah bawah gugur
proses sintesis protein terjejas menyebabkan bila protein tak cukup, protein kan untuk pertumbuhan. So bila protein tak cukup, pertumbuhan pokok pun terbantut. Okey, kita pergi kalium pula. Kalium ni penting untuk sintesis protein dan metabolisme karbohidrat sebagai kofaktor. Kofaktor kalau ingat dalam tajuk enzim dikata PAK, kofaktor ni untuk mempercepatkan lagi tindakan enzim. Kalau ada kofaktor, enzim bertindak cepat. Okey. Membantu mengekalkan kesegahan pokok. Kesegahan ni maksud dia pokok tu jadi segar. Okey, apa kesan kekurangan kalium? So bila dia ni penting untuk sintesis protein, kalau tak cukup kalium maka awak ambil je lah tidak. Awak tukar perkataan tidak. Protein tidak dapat disintesiskan. Senang je sebenarnya benda ni, awak cuma tukar tidak. Kalium untuk sintesis protein. Bila kalium kurang, protein tidak dapat disintesis. Okey, lepas tu lagi sisi daun berwarna kuning. Apa maksud sisi daun yang hujung-hujung ni? Daun tepi-tepi ni warna kuning. Kalau yang ni klorok ni keseluruhan warna dia kuning. Ada dekat Rajah 3.1. Ada dalam buku teks 3.1. Dia kata daun ficus benjamina, pokok ara beringin yang mengalami klorosis. Awak nampak tak dalam gambar tu? Daun dia jadi hijau, jadi kuning. So klorosis lah tu. Okey. Kemudian dia kata sisi daun berwarna kuning. Gambar foto 3.2. Cuba tengok 3.2. Daun cytosis render pokok pinang merah. Dia nampak tak warna kuning tu di tepi-tepi dia. Tu ialah sisi daun berwarna kuning dan kematian tumbuhan pramatang. Maknanya pokok tu baru je nak tumbuh dah mati. Okey, kalsium. Kalsium merupakan komponen utama lamela tengah, dinding sel dan gentian gelendung semasa pembahagian sel. So, apa fungsi kalsium? Kalsium ni untuk membentuk lamela tengah. Awak tak ingat kot dalam klorofil. Lamela tengah, dinding sel dan gentian gelendung. Gentian gelendung ni untuk pembahagian sel kan? Okey. So, bila dia kurang, pertumbuhan terbantut. Kalau awak tengok guys, semua kalau kurang makronutrien, kalau awak perasan lah, semua jadi pertumbuhan terbantut. Cuba tengok. Ni pun pertumbuhan terbantut. Pertumbuhan terbantut. Nampak? Semua pertumbuhan terbantut. Okey? Daun yang terherot dan bercuping. Daun dia jadi macam gulung-gulung di tepi-tepi. Okey? Bahagian di antara urat daun jadi kuning. Yang ni nanti ada tugasan awak kena keluar esok, tengok sekeliling rumah. Nanti cikgu bagi tahu awak kena buat apa. Okey, awak kena perhatilah daun-daun mana yang mengalami kekurangan. Mesti ada di sekeliling rumah awak. Okey, kemudian magnesium. Merupakan komponen utama untuk membentuk struktur molekul klorofil. Mengaktifkan beberapa enzim tumbuhan. Terlibat dalam metabolisme karbohidrat. So apa jadi bila kurang? Bahagian di antara urat daun matang menjadi kuning. Sebab apa kuning? Awak ingat macam ni. Bila klorofil dia akan warna hijau. Klorofil hijau. Bila kurang dia jadi kuning lah. Okey. Lagi bintik merah pada permukaan daun dan daun jadi bercuping. Daun akan jadi macam bergulung juga, cuma dia ada cuping-cuping. Okey. Fosforus. Lepas ni jangan risau, cikgu ada contoh-contoh gambar daun Okey, fosforus mensintesis asid nukleik, ATP, adenosine trifosfat dan fosfolipid dalam membran plasma, bertindak sebagai koenzim. Kofaktor sama. Koenzim, kofaktor ni sama mempercepatkan tindakan enzim dalam fotosintesis dan respirasi. So kesan kekurangan dia, pertumbuhan akar tidak sihat, pembentukan daun yang berwarna hijau tua dan pudar, bintik merah atau ungu kelihatan pada daun tua. So dia akan ada bintik-bintik merah dan ungu. Okey, dan akhir sekali sulfur. Okey, ni untuk makronutrien Sulfur merupakan komponen untuk beberapa asid amino, salah satu komponen vitamin B dan beberapa jenis koenzim. So kesan kekurangan dia, seluruh daun
seluruh tumbuhan jadi kuning. So disebabkan banyak sangat nak hafal ni banyak sangat. Biasanya kalau dia naik pun dia naik dalam esei. Biasanya hafal 3 je. N, P, K cikgu kata tadi. Yang ni mesti awak kena tahu yang ni. So awak hafal N, P, K. Okay? Ni contoh yang cikgu kata tadi. Contoh kurang magnesium. Nampak? Dah jadi. Separuh jadi klorosis ni. Kurang magnesium . Dia kata bahagian di antara urat daun matang menjadi kuning. Nampak? Bahagian antara urat daun ni. Ni urat daun. So bahagian-bahagian ni semua jadi kuning. Nampak? Ni pun kuning juga. Kurang magnesium. Lagi. Yang ni kekurangan kalium. So kita tengok balik. Kekurangan kalium dia kata sintesis protein terjejas. Sisi daun berwarna kuning. Nampak sisi daun warna kuning. Tepi-tepi dia warna kuning, warna kuning, warna kuning. Ni maksud dia sisi daun warna kuning. Nampak? Ni. Sisi daun warna kuning. Okey, dan akhir sekali akan mati. Okey, lagi kurang zinc. Zinc ni mikro . Tengok muka surat 62. Zinc. Okey, sambil-sambil tu cikgu baca. Zinc untuk apa? Zinc penting dalam pembentukan daun. Okey, nak suruh keluar daun, dia kena ada zinc. Mensintesis oksin hormon pertumbuhan. Oksin ni yang awak akan belajar nanti. Sebagai kofaktor dalam metabolisme karbohidrat. So, kesan kekurangan zinc, permukaan daun berbintik. Ni kita tak nampak jelas ke? Cuma kita nampak kuning. So, dia kata permukaan daun berbintik dengan bahagian berklorosis. Klorok lah. Macam kena klorok. So, daripada hijau dia dah jadi kuning. Dan pokok ni akan mengalami pertumbuhan terbantut. So sama ni. Dah. Okey. Okey lagi. Kita tengok kurang sulfur. Sulfur ada di muka surat 61. Muka surat 61. Dia kata kalau kesan kurang sulfur, daun atau seluruh tumbuhan jadi kuning. Betul tak? Seluruh daun dah ni jadi kuning. Kurang sulfur lah tu. Okey. Boleh Okey, ni kita tengok mikronutrien. Okey, mikronutrien. Tadi makronutrien Mikronutrien, klorin penting dalam keseimbangan tekanan osmosis sel dan tidak balas fotosintesis. Bila sebut osmosis, dia melibatkan air. So, bila klorin kurang, tumbuhan jadi layu. Apa cikgu layu? Tadi cikgu kata osmosis. Osmosis kait dengan air. Maknanya mungkin dia tak boleh nak serap air lah. Dia tak boleh nak seimbangkan, cukupkan air. Maka tumbuhan jadi layu. Okey, pertumbuhan akar jadi lambat lah sebab dia nak ambil air. Tak boleh ke? Jadi akar jadi lambat. Bila pertumbuhan akar jadi lambat, dia nak ambil air. Tak boleh. Tumbuhan pun jadi layu. Okey, daun mengalami klorosis, mengurangkan penghasilan buah. Sebab apa? Sebab dia melambatkan tindak balas fotosintesis. Bila glukosa kurang, hasil pada fotosintesis glukosa kurang, maka buah pun kurang. Okey, ferrum. Bertindak sebagai kofaktor. Kofaktor ni untuk mensintesis klorofil. Maknanya untuk memperbanyakkan klorofil. So, bila klorofil tak cukup, maka daun jadi kuning. Dia senang je. Klorofil warna hijau. Bila tak cukup hijau, dia jadi kuning. Ingat gitu je. Okey, manggan. Mengaktifkan enzim-enzim fotosintesis. Penting untuk respirasi sel dan metabolisme nitrogen. So, kesan kekurangan dia, jaringan urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda. Jaringan urat hijau tua berlatar belakangkan hijau muda. Maknanya, urat dia tu ada dua color, hijau lagi, hijau tua lagi, hijau muda lagi. Maknanya, dia tu tak cukup enzim untuk melakukan fotosintesis. Bintik perang muda atau kelabu di antara urat daun. Yang ni, nampak? Ni, bintik-bintik tu. Okey, dia macam keluar bintik-bintik. Boleh ni pun ya juga ni, bintik-bintik. Okey, boron. Membantu akar dalam pengambilan ion, kalsium dan translokasi sukrosa, terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan membantu percambahan debunga. Ni penting ni. Percambahan debunga. Debunga ni gamit jantan.
So kalau tak ada percambahan debunga gamit jantan, sampai bila-bila lah pokok tu tak berlaku persenyawaan tu. Tak berlaku tak berlaku pendebungaan dah. Okey, jadi apa jadi? Kematian tunas terminal dan pertumbuhan yang abnormal, daun menjadi tebal, bergulung dan rapuh. Okey, zinc. Yang ni jangan bimbang percambahan debunga ni kita akan belajar belakang nanti. Okey, zinc tadi cikgu dah sentuh zinc. Okey, cuprum terlibat dalam metabolisme nitrogen dan fotosintesis, penting bagi pertumbuhan, pembiakan dan pembentukan bunga. Okey, so kalau kesan kurang cuprum, kematian apex pucuk muda. Ingat ke? Meristem apex, bab mula-mula kita belajar. Meristem apex ni terdapat di hujung pucuk, hujung akar. So hujung pucuk tak boleh nak bertumbuh. Okey, tak boleh nak bertumbuh, maka tak ada pucuk barulah. Okey, bintik perang kelihatan pada daun terminal dan tumbuhan menjadi bantut. Kadang-kadang kalau awak tengok pokok awak tak berbunga nampak di sini dia kata pembentukan bunga. Kadang-kadang kita tengok pokok kita tak bunga tu maknanya tak cukup cuprum lah tu. Sedangkan sepatutnya pokok tu berbunga. Okey, nikel. Komponen enzim tumbuhan yang terlibat untuk menguraikan urea menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tumbuhan. So bila dia tak dapat nak uraikan urea jadi amonia ni untuk pertumbuhan pokok, so pertumbuhan terbantut, mengurangkan hasil tanaman dan menyebabkan macam ada kesan terbakar pada hujung daun disebabkan pengumpulan urea. Macam ni. Macam terbakar. Boleh Okey, dan akhir sekali molybdenum terlibat dalam pengikatan nitrogen dan penurunan nitrat semasa sintesis protein. Kesan kekurangan dia klorosis pada bahagian di antara urat daun matang, daun berwarna hijau pucat dan hasil tanaman berkurangan. Okey, jadi tugasan awak dengar molek Tugasan PBD awak ialah esok keluarlah ke halaman rumah awak. Cikgu nak awak cari sekurang-kurangnya, cikgu takut susah kadang-kadang ada pelajar tu dia duduk kondo. Mungkin dia duduk rumah flat, dia susah nak cari pokok. So cikgu nak sekurang-kurangnya 3 sampel daun. Boleh ambil mana-mana yang menunjukkan kesan kekurangan. Kalau boleh cikgu nak kesan kekurangan yang berbeza. Jangan ambil kuning belaka. Kalau boleh ambil lah yang ada klorosis, yang ada jaringan urat tadi, lepas tu kesan terbakar ke. Kalau boleh cikgu nak 3 sampel daun yang menunjukkan kesan kekurangan sama ada makro atau mikro. Tampal pada kertas kajang macam itu, macam buat herbarium tu. Tampal, kemudian tulis jenis apa, mikro apa yang kurang, fungsi mikro atau makro dan kesan kekurangan dia. Jadi apa? Boleh ke? Kalau tak faham nanti PM cikgu. Okey? Kalau kuning tak apa cikgu ke? Ke Apa pepek dia? nanti kuning. Kalau Macam mana? ke nanti ke kering tak apalah ke? Tak apa. Kalau benda yang tu dia akan kering, awak kena tampal selotip. Kalau tak nak tampal, ada kemudahan printer, awak boleh ambil gambar. Ambil gambar dan print. Okey. Okey, ambil gambar guna phone awak, lepas tu print lah. Okey 3 je cikgu nak. Kalau boleh cikgu nak kesan yang berbeza-beza. Ataupun cikgu saya nak ambil gambar guna phone, menunjukkan pokok tu terbantut. Tak besar-besar. Kalau boleh biar ada macam perbezaan. Katakan contoh pokok yang sama, awak tanam 2-3 pasu pokok sama, tapi pokok lain besar, pokok tu terbantut. Boleh ambil gambar. Okey, bebas So cikgu tunggu Kalau pokok lain-lain cikgu. Dia kalau kesan pertumbuhan terbantut, dia kena pokok sama. Maknanya you kena ada contoh 2-3 pasu pokok sama. Tanam pokok sama tapi ada satu pasu tu tak say besar-besar. Boleh ambil gambar tu. Letakkan macam gambar rapat-rapat. Tapi Nak daunnya tunjuknya besar. Cikgu takut mak ketak aja. Apa dia? Daunnya besar. Oh, daun besar. Daun besar you buat atas satu kertas kajang lah. Pepek so ketak. Ya, boleh. Okey cikgu. Okey, so cikgu tunggu hingga sempat ke sehingga petang, pukul 6 petang Tugasan awak sehingga pukul 6 petang.
Okey, so kita ni contoh-contoh kalau kita Google sebenarnya banyak dia tunjuk contoh-contoh boron, sulfur macam ni. Tak apa, yang ni cikgu akan beri slide ni supaya awak dapat compare dengan dalam buku. Yang ni nota dalam BI ke. So cikgu akan bagi nota ni, gambar slide ni untuk awak comparekan dengan nota dalam buku yang dalam bahasa Melayu. Macam contoh yang ni manggan. Tadi kita dah belajar dah tadi. Nampak daun ni dia kata leaf pale in colour. Maknanya warna daun tu pucat. Veins and venules dark green and reticulated. Maknanya urat jaring dia, tadilah yang kita belajar urat jaring tu ada yang warna hijau tua, ada yang warna hijau muda. Okey, so cikgu tak nak sentuh dah. Kita dah baca banyak dah tadi. Okey, kita pergi yang ni lagi. Okey, larutan kultur digunakan untuk mengkaji kepentingan nutrien. Jadi ada satu eksperimen dalam bio, dia gunakan larutan kultur NOC. Nama dia larutan kultur NOC. Tujuan dia untuk uji pokok ni apa jadi bila tak cukup makro, tak cukup mikro. So dia kata larutan kultur ni digunakan untuk mengkaji kepentingan nutrien tadi. Nak kaji penting ke makro, penting ke mikro kepada pertumbuhan-tumbuhan. Larutan kultur ini dikenali sebagai larutan kultur NOC. Mengandungi semua nutrien termasuk unsur surih yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup sihat. Maksudnya dalam larutan kultur NOC tu dia ada makro yang perlu dalam kuantiti banyak dan unsur surih tu ialah mikronutrien yang dalam kuantiti sedikit. Dia campur belakang. Dan dia nak tengok cukup ke tak pokok ni jadi apa. Okey. Larutan kultur yang lengkap telah disediakan oleh seorang ahli kimia namanya Wilhelm Nock. Jadi sebab dialah yang buat eksperimen ni, maka dia pun berilah nama larutan kultur Nock. Okey. Ini contoh-contoh yang dia telah buatlah eksperimen. Dia telah hasilkan larutan kultur NOC. Dalam larutan kultur NOC tu ada kalsium nitrat 0.8%, kalium nitrat 0.2. Daripada nama ni awak boleh trace dah. Kalau kalsium nitrat maknanya ada kalsium, ada nitrogen, ada oksigen. Awak belajar kimia ke? Kalau macam contoh ni ada magnesium sulfat, maknanya ada magnesium, ada sulfur, ada oksigen. So bila dia buat eksperimen ni didapati anak pokok tu tumbuh dengan baik. Okey. Ni eksperimen dia, biasanya kita tak buat lah eksperimen ni sebab satu dia ambil masa untuk tengok, ambil masa dia ada lama tempoh dia. Okey, yang kedua kita tak ada kemudahan lah, tak ada kemudahan nak buat macam ni. So kita tengok sikit lah eksperimen ni. Dia nak tengok apakah kesan nisbah nitrogen, fosforus, kalium, betul tak cikgu kata tadi? Dia nak tengok perlu, penting ke tak nisbah NPK terhadap pertumbuhan anak benih jagung. Dia nak tahu nisbah berapa, siapa yang perlu banyak, nitrogen ke, fosforus ke, kalium terhadap pertumbuhan anak benih jagung. Tujuan dia menyiasat kesan nisbah nitrogen, fosforus, kalium yang dikenal pasti untuk pertumbuhan anak benih jagung. Maknanya dia nak tahu penting ke NPK ni kepada pertumbuhan anak benih jagung. Okey, hipotesis anak benih jagung mengalami pertumbuhan sehat dalam larutan NOC dengan nisbah nitrogen, fosforus, kalium. Kan tadi nitrogen, fosforus, kalium kan makronutrien. So hipotesis kita kalau pokok tu cukup NPK maka pokok pun tumbuh subur lah. Okey, so kita terus tengok soalan dia lah deh. Okey, dia masuk dalam ni, dia hasilkan larutan kultur, dia masukkan NPK. Lepas tu dia letak anak pokok jagung and then dia tengok pemerhatian. Nampak? Okey, ni dia ada buat beberapa botol lah. A ni hak cukup lengkap belakang. Nampak? Ada kalsium nitrat, ada ni, ada ni, ada ni, ada belakang. Eksperimen B, eksperimen kawalan. Maknanya dia tak bubuh. Dia nak tengok apa jadi pada pokok jagung tu. Dia tak bubuh dan dia hanya bubuh air suling je. Ada bubuh air je. Okay. C, botol C, dia hanya masukkan yang ni je. Kalium dihidrogen, magnesium sulfat, ferrum, air suling. Okay. D, tanpa fosforus. C tanpa nitrogen, D tanpa fosforus, E tanpa kalium. Dia buat beberapa botol eksperimen ni. Kemudian dia nak tengok keputusan.
Okey, so cikgu dah ada keputusan ni. A tadi ke cukup lengkap belakang. Semua ada. So, memang kita dapati anak benih tumbuh dengan sihat. B tadi eksperimen kawalan ke? Awak masuk dalam air suling je. So, apa jadi? Anak benih tidak mengalami pertumbuhan sebab air suling dia tak ada gapa-gapa dah. So, dia pokok tu mati. C tadi ke tak cukup nitrogen. So, bila dia buat eksperimen didapati, awak ambil je kesan kekurangan nitrogen tu. Daun pokok jadi kuning, pertumbuhan terbantu. D, kurang fosforus. Daun anak pokok jadi hijau gelap, ada bintik-bintik merah, pertumbuhan terbantu. E, kalium, sisi daun warna kuning, pertumbuhan anak pokok terbantu dan mati. So jelaslah bila nak buat eksperimen ni, awak ambil yang cukup lengkap semua. Okey, itulah kita panggil larutan Coulter Knob. Okey, kita baca sikit lah soalan dia sebab ada kadang walaupun kita tak buat eksperimen ni, tapi dia masuk dalam soalan. Nyatakan 2 langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa menyediakan bahan dan radas. Wajarkan. Okey, so yang pertama, botol Coulter mesti dibalut dengan kertas hitam ataupun plastik hitam untuk mencegah pertumbuhan alga hijau. Sebab alga hijau ni dia buat fotosintesis. So kita tak nak ada tumbuhan lain. Jadi alga hijau akan menggunakan kandungan nutrien dalam larutan Coulter dan dia akan mempengaruhi keputusan eksperimen lah. Dan bila dia guna kandungan nutrien, dia buat fotosintesis lagi banyak, dia akan mengganggu keputusan kita. Yang kedua, larutan Coulter ni perlu diganti setiap minggu. Kenapa? Sebab nama lagi larutan. Jadi larutan ni pokok tu dah ambil, jadi kurang. Bila dia berkurang, kena tambah. Kurang, kena tambah. Jadi larutan Coulter ni kena ganti setiap minggu. Kena tambah-tambah yang baru bagi memastikan pokok jagung menerima nutrien. Botol Coulter disambung dengan pam udara untuk membekalkan oksigen. Sebab akar pokok nak buat respirasi. Okey, kita dah belajar ke bab sebelum ni. Okey, di dalam botol Coulter yang manakah anak benih jagung tumbuh dengan sihat? So anak benih dalam botol Coulter A tumbuh dengan sihat sebab botol Coulter A mengandungi semua makro dan mikro yang diperlukan. Bagaimanakah nisbah nitrogen, fosforus, kalium dapat mempengaruhi pertumbuhan anak benih jagung? Okey, jadi nisbah nitrogen, fosforus, kalium ialah, hafalah nisbah dia ni. 15, 15, 15. Maknanya sama lah cikgu. NPK dia diperlukan sama banyak. Atau 12, 12, 17. Kalau cikgu hafal ni lah. Dia sama banyak. 15, 15, 15. Ataupun 12, 12, 17. Okey, so ambil lah fungsi dia. Nitrogen untuk kehijauan daun. Sebab tu bila kurang dia jadi klorosis. Fosforus untuk perkembangan akar. Jadi bila kurang, akar tak boleh berkembang, air tak cukup, dia jadi layu. Kalium untuk pertumbuhan tanaman. Bila tak cukup, tanaman tak bertumbuh, dia jadi terbantut. Okey, jelas Okey, kita pergi kepada praktis formatif. Nombor 1. Bagaimanakah makronutrien berbeza dengan mikronutrien? Yang tadilah, apa maksud makro? Makro perlu dalam kuantiti banyak, mikro kuantiti sedikit. Jangan tukar dua ni. Okey, nombor 2. Nyatakan 3 nutrien yang menyebabkan klorosis. Yang ni awak boleh rujuk buku teks lah. Awak carilah dia nak mana yang menyebabkan klorosis. So, nitrogen, klorin, zinc. Okey, soalan 3. Pokok jagung sangat peka dengan kekurangan nutrien. Bagaimanakah baja NPK dapat merangsang pertumbuhan pokok jagung yang sihat? Yang ni pun awak jangan risau, awak ambil je apa fungsi N, apa fungsi P, apa fungsi K. Rujuk buku teks muka surat 61. Cikgu tak payah baca lah dah. Okey, rujuk je. Apa N, apa P, apa K. Okey, soalan 4. Akar dan daun merupakan medium pengangkutan nutrien ke dalam tumbuhan. Akar dan daun merupakan medium untuk pengangkutan nutrien ke dalam tumbuhan. Dengan pengetahuan biologi anda, sokong pernyataan ini. Okey, so akar ni bertindak sebagai medium pengangkutan. Apanya? Sebab dia nak menyerap air serta nutrien yang terdapat di dalam tanah.
akar ke dia angkut air, dia angkut garam mineral. So nanti bila dia angkut hantar ke seluruh bahagian tumbuhan. Stoma yang terdapat pada daun, okey, sebab dia nak akar tadi kita dah cerita dah tadi, akar. Okey, untuk daun ada stoma. So stoma pada daun menyerap gas karbon dioksida dan gas oksigen daripada atmosfera untuk kegunaan sel tumbuhan. Akar ni dia ambil ke apa cikgu? Dia ambil CHO tadi. Dia ambil CHO tadi. Ingat tadi? CHO. So dia ambil C. Karbon dengan oksigen yang ada dalam udara untuk kegunaan sel-sel tumbuhan. Akar ambil air dan garam mineral. Daun ambil C dengan O. Okey, jelas Okey, ni tugasan awak. Okey, ni tugasan awak. Ni tugasan PBD Okey. Kita baca dulu. Sekumpulan murid telah menjalankan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien pada pokok padi menggunakan kaedah kultur knob. Pertumbuhan anak benih diperhatikan selepas 1 bulan. Rajah 6.1 menunjukkan pemerhatian yang didapati selepas 1 bulan. Okey, dia buat 3 larutan kultur. Ni ada 3 result. Result yang pertama, pertumbuhan anak benih terbantut. Daun menjadi hijau tua dengan bintik merah. Okey, yang kedua, daun menjadi kekuning-kuningan, terherot serta bercuping, akhirnya pertumbuhan terbantut, pertumbuhan yang sihat. Okey, berdasarkan pemerhatian, terangkan keputusan eksperimen. So, kena terai belakang. P ni kurang apa? Jadi macam ni. Q kurang apa? Jadi macam ni. R kurang apa? Jadi macam ni. So, 4 markah. Walaupun dia kata 4 markah, tapi cikgu nak suruh awak terai belakang. Jelas Tugasan PBD ni awak buat, nanti buka sekolah bersemuka cikgu nak semak. Yang ni untuk PBD jangan main-main. Untuk PBD sama ada dapat aras 4, 5 atau 6. Okey, yang kedua, B, murid tersebut menggunakan baja folia sebab pokok dia bermasalah tadi ke? Jadi untuk mengatasi masalah di 6A dia kata. Ni pokok dia 2 ni bermasalah. So untuk mengatasi masalah di 6A, murid tersebut menggunakan baja folia. Baja folia ni yang cikgu buat pameran hari itulah. Okey. So baja folia ialah baja cecair yang dihasilkan daripada sisa dapur seperti sayur-sayuran hijau dan buah-buahan manis yang telah rosak dan busuk. Terangkan kebaikan menggunakan baja folia dari bahan-bahan organik berbanding menggunakan baja kimia. So yang ni boleh Google. Boleh Google. Sebab law ni PBD dia memang nak suruh kita buat pembelajaran kendiri. Okey, so cikgu berhenti setakat malam ni. Setakat sini saja. Kita jumpa esok untuk 3.2. Apa-apa masalah, mesej cikgu. Jangan risau, cikgu akan screenshot ni hantar kepada awak slide cikgu ni. Ada nak tanya apa-apa? Cikgu tunggu. Cikgu. Ya. Hak tugasan apa tu? Hak tugasan hak ambil daun tu ke. Ke cikgu nak 3 ke. Pasti kena buat asing-asing kau dalam level skate paper. 3 tu kena buat asing. Kalau daun tu kecil, boleh je letak dalam